Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi dalam channel MAN 800. Apa khabar semua? Ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, dan ramai antara kita yang membuat tanaman ataupun membuat kebun-kebun tanaman yang terkesan dengan pandemik ini. PKP juga menghadkan pergerakan untuk kita membuat kerja-kerja di kebun. So, hari ini saya ada masa lapang dan saya akan gunakan peluang ini untuk membuat penyelenggaraan membaja, merumput dan kerja-kerja yang perlu dilakukan tentang tanaman nanas MD2 dan nanas Yingki di kawasan parking kereta yang telah saya lakukan 7 bulan yang lepas. Okey guys, ini adalah sebahagian tanaman nanas yang telah kita buat lebih kurang 7 bulan yang lalu. Rasanya lebih 2 bulan saya tak maintain tanaman nanas ini. Dan kita lihat rumput pun dah besar. Rumput, anak-anak pokok pun ada lah. Ini anak pokok petai belalang. So, hari ini saya akan bersihkan tanaman ini dan memberi baja yang ketiga untuk tanaman nanas Yingki ini. Dan yang ini pula adalah tanaman nanas MD2 yang berumur lebih kurang 7 bulan. Lebih kurang tanaman nanas Yingki di batas yang bersebelahan dengan tanaman nanas MD2 ini. So, terdapat perbezaan di sini, iaitu untuk tanaman nanas ini ada 2 jenis. Yang ini adalah daripada sulur, dan ini saya cuba tanam daripada jambul. Ini daripada jambul. Ianya berbeza sedikit. Rasanya untuk tanaman yang benih daripada jambul, jumlah daun rasanya lebih rapat, berbeza dengan daripada benih sulur. Namun pertumbuhannya kita lihat lebih kurang serupa dengan benih yang biasa. Tanaman ini pun dapat kita lihat anak-anak pokok dah mula tumbuh. Jadi saya kena senggara untuk bersihkan dan bubuh baja yang ketiga untuk tanaman nanas MD2 ini. Okey guys, mula-mula kita perlu bersihkan rumput-rumput ini. Kita perlu cabut dan bersihkan. Anak pokok pun dah besar. Okey guys, di sini kita dapati ada pokok yang bantut. Nampak pokok ni ada masalah sikit. Pokok, dan mungkin ada 2-3 pokok lah. Mungkin ada masalah pada pokok ini. Itu sebab pembesarannya terbantut. So, kita kena bagi garam ataupun kapur untuk meneutralkan tanah, ataupun mungkin akar dia yang bermasalah.
So, di sini saya akan letakkan garam di sini. So, yang lain membesar dengan baik. Padu pun besar, daun pun cantik. Guys, kita boleh lihat siput pun banyak kat sini. So, kita perlu buang siput ini. Banyak. Ini yang akan merosakkan tanaman kita. Siput. Rumput-rumput pun banyak di sini. 2 bulan saya tak penggara. Inilah akibatnya. Rumput pun dah besar. Ini adalah sejenis garam yang kita gunakan untuk menetralkan tanah. Garam. Kita akan gunakan dia untuk menetralkan tanah kepada tanaman nanas yang terbancut pembesarannya. Oke, penilaian yang seterusnya kita akan bubuh baja di pokok nanas ini. So, kita menggunakan baja Yara 16 baja ini untuk protein dan nitrogen. Oke, kita akan mulakan memasukkan baja di lubang yang telah sedia ada di kawasan akar. Kita gunakan gun iaitu pipe yang dicipta khas untuk memudahkan kerja-kerja membaja. Ini guys, kita gunakan sukatan lebih kurang 0.50 gram ataupun 0.60 gram untuk setiap pokok. Penggunaan corong ini untuk memudahkan kita mengarahkan baja terus ke pangkal pokok tanpa melakukan sedikit barang pembaziran.
Ini adalah untuk baja yang ketiga, dan baja yang keempat kita akan menggunakan baja semburan. Untuk pokok yang cukup cahaya dan cukup baja, kita boleh lihat perdunya yang besar, daunnya pun lebar. Pokok nanas yingki ini berbeza sikit dengan pokok nanas MD2. Kita boleh lihat pelepahnya, pelepah tengahnya berwarna kemerah-merahan, keperang-perangan. Berbeza dengan pokok nanas MD2, daunnya color hijau, berwarna hijau saja, tidak ada perang seperti ini. Okey guys, untuk tanaman nanas MD2 ini kita boleh lihat perbezaan daunnya. Kita tengok perbezaan daunnya. Daunnya hijau saja, tidak ada warna perang kemerah-merahan di tengah-tengah ni. So inilah perbezaan antara pokok nanas MD2 dengan pokok nanas yingki tadi. Dia terus hijau, warna hijau saja, tidak ada warna keperang-perangan. Pokok ini berumur sama seperti pokok nanas yingki tadi, namun pokoknya berbeza. Pembesarannya berbeza sedikit. Pokok nanas MD2 ini lebih rendah dan daunnya melebar sedikit berbanding dengan pokok nanas yingki tadi. Namun begitu, perdunya lebih kurang besar sama. Untuk pengetahuan, pokok nanas MD2 ini berumur sama dengan pokok nanas yingki tadi. Kita boleh lihat perbezaan ketara pokok ini, dia lebih rendah daripada pokok nanas yingki. Ya guys, sebenarnya terdapat dua cara bagaimana baja ditabur di atas batas tanaman nanas yang menggunakan plastik penutup seperti ini. Satu caranya adalah seperti ini, iaitu bersebelahan dengan akar pokok nanas ini. Dan satu cara lagi kita boleh lakukan dengan menebuk di kawasan tengah-tengah pokok ini, antara pokok yang pertama dan pokok kedua. Cara ini lebih menjimatkan penggunaan baja. Walau bagaimanapun kesannya lambat sedikit kerana kedua-dua pokok perlu menarik baja dari jarak yang lebih jauh sedikit. Apapun kesannya tetap sama. Perbezaan kedua yang paling ketara tanaman pokok nanas yingki dengan nanas MD2 ini, iaitu pokok nanas yingki ini lebih besar, kembang dan tinggi. Dan yang paling jelas sekali adalah ianya berduri tajam di pucuk, di sepanjang daun. Tidak seperti nanas MD2 yang tidak mempunyai duri atau tidak berduri langsung. Pokok ini lebih tinggi. Kita boleh lihat paras pusat. Itu pun baru berumur 7 ke 8 bulan. Okey guys, saya telah pun membuat kerja-kerja penyelenggaraan tanaman nanas yingki dan nanas MD2 ini.
ini adalah sebagian tanaman yang saya lakukan sebagai percubaan dengan menggunakan benih yang ada di ladang, dan saya cuba menggunakan benih ini untuk tanaman di tanah liat seperti ini. Ini adalah tanah liat hitam yang saya gemburkan, dan saya akan update hasil tanaman nenas ini untuk sebarang perkembangan dari masa ke semasa. Sila subscribe, like dan share. Juga anda boleh komen tentang video tanaman nenas saya untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik selepas ini. Okey, bye bye. Assalamualaikum.